Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, kami memuji nama-Mu 我们在天上的父，我们称颂你， karena kasih-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. 因为你的奇妙的爱在我们生命中。 Kasih-Mu itulah yang memungkinkan kami ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. 就是今天，使我们能够再次来到你主的圣殿。 Kasih itu yang memungkinkan kami boleh memuji-muji dan menyembah 你 Tuhan. 的爱使我们能够称颂赞美你。 Kasih itu membuat kami semakin hari semakin menikmati intimasi dengan Tuhan. 你的爱使我们更能够享受跟你团契的甜蜜。 Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. 但愿我们的颂赞赞美可以讨主你的喜悦。 Dan saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. 我们在预备我们的思想意念，聆听你自己的话语。 Kiranya Roh Kudus menolong kami, siapkan hati, konsentrasi kami hanya tertuju kepada firman-Mu. 主圣灵帮助我们，在我们全心关注在你的话语上。 Urapi kedua hamba-Mu ya Tuhan, 你软弱的两位妇人， supaya dapat dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan mencari shalom berkat bagi jemaat-Mu. 真的使用他们，可以众人的祝福。 Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya 我们 Tuhan. 预备聆听你自己的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求。 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. 各位弟兄们平安。 Langsung kita bersyukur walaupun liburan kita masih ada kesempatan untuk datang di rumah Tuhan beribadah bersama-sama. 虽然在假期当中，我们仍然有机会来敬拜侍奉我们的神。 Ya, saya kira kita yang di Jakarta menikmati lenggangnya kota Jakarta. 我们相信在野城，我们可以享受到能够不堵车的一种感觉。 Ya, satu berkat yang spesial buat kita di pekan ini. 那这个假期疫情当中，给我们一个特别的恩典。 Nah, saudara, kita hari ini merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 今天我们要思想的这个经文，就是从约翰福音第2章，我们从第1节看到第11节。 Ya, jangan tema tak berharga menjadi sangat berharga. 就是一个一文无字的变成无比珍贵的。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia seluruh teks, nanti setelah itu dalam bahasa Mandarin. 我们用英文全部读一遍，接下来用中文读一遍。 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. 约翰福音第2章第1节到11节如此的记载。第3天，加利利的迦拿有其亲的宴席，也亲的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去夫婿。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你何干？有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有6口石缸摆在那里，每口可以盛2-3桶的水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了这道缸口。耶稣说：“现在可舀出来，送给管宴席的。”他们就送了去。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝住了，才摆上上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。
他的门徒就信了他。阿门。 Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baru baca tadi merupakan kisah klasik tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. 这刚才我们所读的这一段经文是圣经中一个经典的故事，是关于耶稣怎么样把水变成酒。 Dan peristiwa ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 这个事件也是耶稣头一次所行的神迹。 Ada beberapa ahli mengatakan bahwa pernikahan di Kana ini adalah pernikahan Kristen pertama kali di dunia. 但是有的人说，在迦拿的这个婚宴席是世上第一个的基督教的婚礼。 Sehingga tempat ini tempat yang sangat-sangat fenomenal dan sangat monumental. 所以这个地方就变成很出名的。 Kemudian saudara, tempat ini dibangun sebuah gereja yang disebut dengan gereja Kana. 后来在这个地方就建立了一个教会，就叫迦拿教会。 Banyak orang ketika ke Israel, saudara, mereka mengunjungi tempat ini. 有的去以色列旅行的都要来看这个地方。 Ya, salah satu tempat favorit kunjungan wisata. Ya, salah satu tempat favorit kunjungan wisata. 对，这个旅游的人，这是一个特别要去的一个景点。 Saudara pernah ke Israel? Pernah? 曾经去到以色列的吗？ Pernah ke tempat ini, saudara? 曾经去这个地方吗？ Nah, tempat ini bagi anak muda, tempat di mana mereka curhat sama Tuhan, minta jodoh. 这个地方也是年轻人向神倾诉他们要求对象，而且配偶。 Nah, bagi pasangan suami istri, entah muda, entah sudah lanjut usia, saudara. 对那个伉俪，不论是年轻的，是年老的伉俪。 Seringkali tempat ini dijadikan tempat mereka untuk memperbaharui pernikahan mereka. 这个地方常常成为他们更新他们婚姻的地方。 Ya, saudara, seolah-olah surat nikah di Indonesia nggak laku, saudara. Tidak afdol. 像在印尼的结婚上不够有力。 Ya, rasanya kalau dinikahkan di sana lagi kayaknya lebih afdol, lebih mantap. 在那边如果再一次实行他们的婚礼，可能比较切实踏实。 Saya kira ada baiknya juga kalau misalnya kita lakukan sesuatu untuk memperbaharui komitmen pernikahan kita dengan pasangan kita. 但是我们也跟我们的配偶更新我们的婚姻是一件好事。 Ya, tidak harus di tempat di mana gitu, tempat 不应 khusus. 该一定要在某个地点，而是某一个地方。 Tapi saudara jujur bahwa tempat itu dijadikan kebanyakan orang Kristen tempat yang khusus bagi mereka untuk memperbarui komitmen pernikahan mereka. 但是这个地方常常成为这基督徒更新他们婚姻的地方。 Ya, kadang-kadang kalau pulang dari sana saudara bawa oleh-oleh anggur Kana, saudara. 或者他们回来的时候，常常带回那边的葡萄酒作为这个礼品。 Ya, tahun 2019 yang lalu papa saya ke sana dan dia bawa sebotol anggur Kana kasih ke saya. 有一个托友去那边，2019年他就带了一瓶葡萄酒给 Ya, 我。 saya nggak tahu maksud beliau kasih ke saya anggur Kana apa, saudara. 我不知道他给我这个葡萄酒是什么意思。 Tapi katanya ini oleh-oleh yang bisa dibeli dari sana untuk anak. 这个是在那个当地可以买的一种礼物。 Bahkan ada yang lebih ekstrim, saudara, ambil sebongkah tanah dari Kana itu bawa pulang. 看这更极端的，他们就带回那个迦拿这附近的里头。 Apapun alasannya, saudara, tempat ini sangat berkesan bagi setiap orang. 但对无论什么理由，这个地方对人这个是印象非常深刻的。 Bahkan mungkin ada orang yang berpikir bahwa sesuatu yang dari sana itu ada sesuatu yang membawa keuntungan. 可能就是说，从那个地方带回来的，会带回一种福分回来。 Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut membicarakan teks yang kita baca tadi, 在我们还没有继续这个探讨我们所读的这段经文， saya ingin mengajak kita review kembali beberapa hal berkaitan dengan bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. 那我们要再次回顾一下，怎么样这个作者约翰介绍耶稣是神的。 Sebagaimana kita ketahui, saudara, bahwa tujuan Injil Yohanes ini adalah memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. 因为约翰福音的目的就是要介绍，耶稣是神。 Saudara, saya ingin supaya kita melihat benang merahnya dari penjelasan awal sampai ke bagian ini, apa yang diungkapkan oleh Yohanes berkaitan dengan membuktikan ataupun menyatakan Yesus adalah Tuhan. 我们要从这个第一章可能来看看约翰怎么样说耶稣是神，找出这个红线来。 Mari kita lihat bagian pertama di ayat pertama, Yohanes pasal 1 ayat 1. 我们看第一章第一节， Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu berbicara tentang Yesus adalah Tuhan ataupun eksistensi Yesus sebagai
Allah ataupun keilahian Kristus. 这第一节1章第1节到第12节是论到耶稣是神，不是耶稣神性的存在。 Ya, saudara, secara singkat saya menjelaskan untuk review kembali. Pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah. 那第1章第1节告诉道就是上帝。 Nah, firman itu dikaitkan dengan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. 那这个道是跟耶稣的神性存在相关的。 Lalu ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. 这世界告诉我们，道成的肉身住在我们中间， Namanya Yesus. 那他就是耶稣。 Lalu ayat yang ke-18 saudara, dia menjelaskan bahwa Yesus itu pada awalnya bersama-sama dengan Allah, ada di pangkuan Allah. 就是耶稣起初的时候是与父同在，并且在父的怀里。 Kemudian masuk ke ayat 29. 在到了第29节的时候， Di sini Yohanes ingin menjelaskan tentang sifat-sifat keahlian Kristus. 这要讲到这个耶稣基督神性的特征。 Di dalam ayat yang ke-29 itu saudara secara khusus dia memperkenalkan Yesus itu maha ada. 他告诉着这个第29节告诉耶稣是全在的。 Ya, ayat 29 dan 30 saudara ya. Yesus adalah maha ada. 他是全在的， Ataupun omnipresent, everywhere present. 就何处都有在的。 Yohanes 无处不 katakan 在的。 sebelum aku ada dia sudah ada. 但约翰说，在我以前他已经有了。 Itu artinya Yesus pribadi yang maha ada, sebelum segala sesuatu ada dia sudah ada. 就是这耶稣是全在，一切还没有存在，他已经有了。 Dia ada dulu, dia ada sekarang, dia ada di masa yang akan datang. 他过去有，现在有，将来也有。 Yang kedua saudara, 第二， di dalam ayat 45 sampai 51 itu menjelaskan Yesus itu maha tahu. 在45节到51节告诉我们，耶稣是全知的， Atau Yesus itu adalah omniscient. 他是就是无所不知的， Dia tahu segala sesuatu. 他知道一切， Dia tidak belajar tentang sesuatu. 他不需要学什么， Karena apa yang ada dalam dunia dia tahu segala sesuatu. 因为这世界上他是无所不知的。 Dia katakan kepada Nathanael ketika diperkenalkan oleh Filipus. 当这个腓利介绍这个耶稣给这个拿但业的时 Dia 候， katakan sebelum engkau datang aku sudah tahu engkau ada di pohon ara. 在这个腓利还没介绍我我已经看见你在无花果树下。 Saudara jelas sekali di sini Yohanes ingin memperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah. 在这里，约翰也真正介绍告诉我们，耶稣就是神。 Dan tidak ada manusia manapun yang mempunyai sifat-sifat ilahi ini. 但没有一个人有这样的神性， Hanya ada pada Yesus. 只有耶稣有神性。 Maka saudara ketika kita percaya kepada Yesus yang demikian, 如果我们相信这样的耶稣的时候， tidak dapat diragukan bahwa kita percaya kepada Allah yang benar. 我们一直说我们所信的神是真神。 Dan kita mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang menyatakan diri kepada dunia ini. 但在耶稣道成肉身，我们借着耶稣可以认识真神。 Lah kemudian sampai ayat yang ke pasal 2 ayat 1 sampai 11. 那我们看到从第2章第1节到11节的时候， Di sini Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai yang maha kuasa, 耶稣是全能的， omnipotent, 就是无所不能， all powerful, 他是全能的。 ataupun dia yang berdaulat atas segala kuasa yang ada dalam dunia ini. 他在世界的宇宙上掌 Dia 权， Allah yang mengatasi segala persoalan. 他超过一切问题， Dia adalah Tuhan yang mengatasi segala pergerakan dunia ini. 他是超过世界一切的运动， Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. 他全能掌握一切， Dia adalah yang maha kuasa atas kehidupan engkau dan saya. 他是在我们生命中全能的。 Saudara, Yesus yang adalah maha kuasa itu mulai pelayanannya di antara manusia. 那么这个全能的神就在人中间开始他的服事， Dia mulai dalam sebuah peristiwa perkawinan di Kana. 就是在迦拿的这个喜庆宴席开始他的 Di 服事。 dalam ayat 1 itu dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di sana dan 那 seterusnya. 第2章第1节告诉，第3日在加利的迦拿有喜庆的宴席，耶稣的母亲也在哪里？ Nah, saudara, apa maksudnya pada hari ketiga di sini? 在这里说第3日是什么意思 Ada 呢？ beberapa pendapat mengenai hal ini. 有几种的看法。 Yaitu pendapat yang pertama mengatakan bahwa hari ketiga ini menunjukkan kepada pesta pernikahan sudah berlangsung 3 hari. 这第3日的意思说，这个宴席已经举行到第3天了。
Karena dalam budaya orang Yahudi pernikahan pesta pernikahan itu dirayakan selama 7 hari berturut-turut. 因为在犹太人传统当中，他的婚宴一般是举行7天的。 Ada seorang bishop yang bernama Peirce berkata, some suppose that the third day mentioned here refer to the third day of the marriage feast, such feast lasting among the Jews 7 days. 在 Pierce 这个主教也是这样说，这里所说的第3日，就是指这个是宴席举行到第3日，因为照犹太人传统，他们的这个宴席是举行7天的。Dia mengutip beberapa ayat firman Tuhan. 他摘录了几节的经文。 Mungkin ada benarnya. 可能是对的。 Itu sebabnya terjadi kehabisan anggur dalam pesta itu. 所以在他们宴席当中酒用尽了。 Tapi ada alasan yang kedua. 但是有第2个理由。 Saya lebih memilih alasan ini, saudara. 那我更喜欢这第2个理由。 Karena saya lihat kepada teks dan konteksnya. 但是我们看他的经文。 Hari yang ketiga di sini berbicara tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya. 我们看到第1天，我们看着耶稣怎么样开始他的服事。 Ayat 29 itu Yohanes memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. 第24节就是约翰介绍这个耶稣给他的门徒。 Dia menggunakan awal kalimatnya pada keesokan harinya. 就是说次日的意思。 Dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. 他说看呐。 那个神的羔羊除去世人的罪 Setelah 孽。 itu Andreas ketemu dengan Yesus, lalu dia bawa Petrus untuk ketemu dengan Yesus. 后来安德烈见到耶稣，安德烈就带他的兄弟西 Lalu 门 mereka 来， ikut Yesus. 就跟随了耶稣。 Kemudian ayat yang ke-35, 这是在第35节， itu ada kata-kata pada keesokan harinya juga. 在次日的这种。 Nah, saudara, pada keesokan harinya itu ketemu dengan Filipus. 就遇到这个腓力， Lalu Filipus membawa Nathanael untuk ketemu dengan Yesus. 那腓力就带拿单列来见耶 Itu 稣， berarti keesokan hari yang kedua. 就是做次日的，在次日的意思。 Nah, ketika kita masuk pasal 2 ayat 1, 当我们进入第2章第1 juga 节的时候， menggunakan kata yang sama pada hari yang ketiga, menggunakan kata pada. 就是这第3日的意思， Pada hari yang ketiga. 就是这第3日。 Nah, saudara, artinya bahwa pada hari yang ketiga itu berkaitan dengan awal mula Yesus pelayanan di tengah-tengah masyarakat. 就是开始耶稣在这个人群当中布施的开始。 Dan heran sekali Tuhan Yesus memilih suasana pesta pernikahan menjadi tempat awal pelayanan Yesus dimulai. 但是值得我们吸引我们的，耶稣开始他的布施是在一个喜庆的宴席里面。 Nah, kita tidak tahu mulai kapan pesta itu. 我们不知道那个宴席什么时候开始。 Tapi yang jelas dikatakan firman Tuhan pada hari yang ketiga Yesus mengunjungi ataupun diundang ke sebuah pesta di Kana. 就是在第3日，耶稣也被邀请来参加这个喜庆的 Nah, 宴席。 saudara, ada yang menafsirkan bahwa pada hari yang ketiga ini yang sifatnya mesianik, karena ini akan berbicara tentang di mana Yesus Kristus akan bangkit pada hari yang ketiga. 但有人说，这个第3日也是预表耶稣第3天也复活。 Dia memulai pelayanan pada hari yang ketiga. 他开始第3天就开始服侍 Dan 了。 dia akan bangkit dari atau mati pada hari yang ketiga. 他也有第3日复活。 Tetapi kalau kita melihat catatan dari Yohanes di sini, saudara, 如果我们看这个约翰的记载， sepertinya dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa pelayanan Yesus itu bukan serampangan. 我告诉我们，耶稣的侍奉不是随随便便的， Pelayanan Yesus itu bukan dadakan. 不是就匆匆忙忙的， Pelayanan Yesus itu bukan sesuatu yang sifatnya insidental. 这不是这一种临时性的， Pelayanan Yesus itu teratur rapi, tersusun rapi sesuai dengan program. 是照着他预定的计划，非常有秩序的。 Hari pertama memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang mangkut di sisi dosa ini, 那 dosa 第 dunia 一 ini. 天介绍耶稣是除去世人的罪孽的人， Yang kedua, dia memanggil murid-muridnya. 第2天他是招门徒， Dan yang ketiga, dia mulai melayani di tengah-tengah umatnya. 他在他的百姓当中，第3天开始在百姓当中布施他们。 Saya kira inilah yang sebenarnya ingin dinyatakan oleh Yohanes tentang pelayanan Yesus. Just- Apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus di pasal 1 ayat 14. 这就是这个约翰福音在1章第14节所说的，耶稣在就是道成就是在我们中间的意思。 Firman itu menjadi manusia 道成肉身的时候， dan diam di antara manusia. 他住在人中间。 Nah, saudara-saudara, ketika dia mulai
berinteraksi dengan manusia, 当他与人开始交往的时候， dia bersama-sama dengan manusia, 他与人同在的时候， maka dia mulai melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai misinya bagi dunia ini. 他就照到他来到世上的使命是什么？ Ketika kita merenungkan review tadi, saudara, 当我们开始回顾刚才的， bahwa dia yang datang ada di tengah-tengah kita hari ini, 今天他来到我们当中， dia adalah pribadi yang maha ada. 他是一个潜在的 Dia 位 ada 格， datang dekat dengan kita. 他来到亲近我们， Dia ada bersama-sama dengan 他 kita. 与我们同在， Dan dia yang ada datang bersama-sama dengan kita. 他来与我们同在的， Ada di tengah-tengah keluarga kita. 在我们家庭当中， Tengah-tengah pergaulan kita. 在我们的交往当 Dia 中， adalah yang Allah yang maha tahu. 他是全知的神， Dia tahu segala sesuatu tentang kita. 他知道我们的一 Dia 切， tahu tentang keadaan keluarga 他 kita. 知道我们家庭的光 Dan 景 dia，juga tahu pergumulan kita hari ini. 他也知道我们的困难，我 Karena 们 dia 挣扎， maha tahu. 因为他是全知的， Tapi dia juga maha kuasa. 他也是全能 Dia yang 的， ada di tengah-tengah umatnya. 他在他的人 Dia 群 adalah 当中， pribadi yang maha kuasa. 他是一个全能的位 Saya kira 格。 Tuhan tahu manusia pasti menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. 他在人在生活当中一定有遇到各种的 Kita 困 akan 难， dibentur dengan segala persoalan yang sulit kita hadapi. 可能会面对很重大的困 Tapi 难， dia yang ada di tengah-tengah kita. 但是在我们当中的， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 他是全能的神， Artinya tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi dia. 就是在他没有不可能克服的困难， Kemampuan manusia untuk mengatasi masalah terbatas. 人克服困难是有限的， Tapi kemampuan Tuhan mengatasi segala persoalan melampaui batas. 但是神的这个克服困难是无限的， Karena dia maha kuasa. 因为他是全能的。 Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹， Kenapa Tuhan Yesus memulai pelayanannya di antara sebuah pernikahan? 为什么耶稣开始不是只在一个喜庆的宴席里面？ Saya merasa bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai pernikahan. 我相信耶稣非常看重婚姻大事， Kenapa saudara? Karena pada awal mula penciptaan, 因为这个创造的开始， Allah sendirilah yang mendesain pernikahan itu sendiri. 这是神自己设计那个婚姻。 Adam dan Hawa beruntung sekali. 那我们知道亚当夏娃非常有份的， Karena yang langsung menikahkan mereka itu yang datang dari atas. 因为是这上帝自己亲自设立他们成为 Bukan 夫妇 berarti saudara dan saya tidak beruntung. 啊，你我可能没有这样的部 Kita 分， akan beruntung juga saudara-saudara. 但是其实也是有 Kita 福的， mengenal Allah kita yang luar biasa itu. 因为我们这个了不起的神， Nah saudara-saudara, Yesus sangat menghargai pernikahan. 耶稣非常看重这个婚姻， Karena pernikahan itu adalah awal dari bentuk sebuah institusi keluarga. 因为这个婚姻是组织家庭的一个开始， Sebelum ada keluarga harus ada pernikahan. 还没有家庭必须要有先婚姻， Maka saudara, pernikahan itu membentuk sebuah keluarga. 这婚姻就开始组织一个家庭。 Dan keluarga ini akan menentukan generasinya akan datang itu akan seperti apa. 在这个家庭就决定他的后代如何。 Allah mendesainkan keluarga saudara bukan hanya sekedar untuk happy. 但神组织家庭不是单单快快乐 Bukan 乐而 hanya 已， sekedar untuk memenuhi tuntutan sosial. 或者为社会的要求， Bukan hanya sekedar untuk supaya beranak cucu. 不是单单为传宗接代 Tetapi。pernikahan Kristen adalah desain Allah untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. 但是基督徒的婚姻是神要成就对世界的计划， Sebabnya Yesus mulai pelayanannya itu di tengah-tengah sebuah pernikahan. 所以耶稣的第一次的侍奉就是在一个喜庆的宴席里面。 Menurut pandangan umum, 照一般人的看法， perkawinan itu merupakan yang disebut dengan common grace yang paling indah yang dinikmati oleh orang yang diberikan oleh Tuhan. 这婚是神赐给众人普通恩典中最美好的。 Apa artinya common grace? 普通恩典是什么意思呢？ Anugerah umum artinya. 就一般的普通的恩典， Tidak tergantung saudara dari mana. 不然你是从哪里来 Tidak 的？ tergantung agama saudara apa. 不在乎你的宗教， Tidak tergantung suku apa. 不管你的种 Di 族是什 dalam 么， budaya dunia saudara, 这没。 pernikahan adalah common grace yang Tuhan berikan untuk kita menikmati keindahan hidup ini. 但这份是神这个普通恩典中赐给我们每一个人的。 Ya, saudara, kalau kita dinikahkan di gereja, 我们如果在教会结婚的时候， sebuah blessing yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. 是神特别祝福的。 Ada orang yang tidak dinikah di gereja, 有的人不在教会结婚， mereka menikmati kehidupan sebagai suami istri 他们也是享受的夫 sebagai 妇生， common grace. 是享受他们的普通恩 Yang 典。 kedua, saudara, 第二，
Menurut pandangan umum bahwa pernikahan itu merupakan public covenant. 有的人说这个婚姻也是一个公众的盟约， Ya, perjanjian secara umum. 就是一个公众的盟约。 Artinya ketika seseorang menikah, 当一个人结婚的时候， mereka secara agama, secara aturan norma, mereka sah menjadi pasangan suami istri. 就叫做宗教，叫做传统，他们成为一个合 Dalam 法的 masa 夫妻。 liburan ini saudara pergi mungkin liburan keluar kota. 可能这个假期你到外地去旅游， Dan saudara mungkin menginap di hotel. 你住在旅店。 Ada aturan yang menentukan apakah sah suami istri. 那当住在旅店男女的时候，要界定你是不是 sah 夫 suami 妻。 istri tidak boleh, saudara. 如果不是夫妻，就不会住在一起。 Tetapi saudara, ketika mereka dinyatakan menikah, entah dari agama manapun, dari budaya manapun, 无论是什么文化、什么宗教，如果宣 secara 布你们是合 public 法， covenant mereka diakui dalam budaya dunia 在这个大众的 sebagai 他们被 pasangan 世界承 suami 认， istri yang sah. 成为一个合法的夫妻。 Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹 John MacArthur seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. 梅克是这个很出名 Dia 的 berkata begini, people marriage not just for live together, 人。 but marriage matter make public covenant before God and people. 他说：“人结婚是不单单要两个人生活在一起，乃是在神与人立约之前设立一个公众的盟约。 Saya kira menarik sekali apa yang dikatakan oleh John MacArthur ini. 就那个他所说的非常引 Jadi 人的。 pernikahan itu tidak sekedar untuk kita hidup bersama-sama 但 dengan 结婚不 pasangan. 单单与我们的配偶生活在一起， Tetapi hidup bersama dengan pernikahan itu adalah hidup bersama dengan pasangan kita itu dalam rangka public covenant, menyatakan perjanjian yang sifatnya umum di hadapan Allah dan depan. 就在公众盟约是在神面前宣告我们过着良人夫妻的生活。 Maka kita punya tanggung jawab untuk memelihara hubungan kita sebagai pasangan suami istri. 所以我们有责任怎么维护我们夫妻之间的关系。 Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam pesta itu, 当耶稣来到这个宴席当中， tiba-tiba saudara diberitahukan bahwa mereka kehabisan persediaan, yaitu kehabisan anggur. 不想告他这个酒用尽了。 Nah, tidak tahu apa yang terjadi, saudara-saudara ya. 我们不知道是发生了什么事。 Ya, ada yang mengatakan mereka kehabisan anggur karena kemungkinan yang datang itu melampaui daripada undangan. 可能因为酒用尽，因为来的人客来的超过他们所预算的， Ya, diundang 100, datangnya 200. Bisa. 那么邀请了100，但是来的200个 Ya, 人， persediaan untuk 100 diminum oleh 200 orang habis, saudara. 当然100个一杯100个人的酒，当然要200个人就不够 Ada yang 了。 mengatakan juga mereka kehabisan anggur karena apa? Karena minumnya kebanyakan. 因为有酒用尽，他们有的喝的太多了。 Kemungkinan tuan rumah yang mengadakan pesta ini menyediakan anggur yang terbaik. 可能这个管宴席的主人预备的最好的上等的酒。 Dan ada yang mengatakan juga bahwa kemungkinan mereka yang mengadakan pesta ini tidak prepare well, tidak menyediakan dengan baik. 他就是有人说他们在办这个宴席的时候没有安排的好， Atau mereka kekurangan dana. 这根本钱不够。 Nah, saudara, ketika kita kekurangan sesuatu dalam acara pesta, 当我们在宴席当中、婚宴当中，或者在缺少了 itu 一些 akan 东西， mempertaruh harga diri kita. 那是我们的自尊的一个代价， Kita akan sangat malu. 我们会觉得非常的羞辱。 Ya, saudara-saudara, saya pernah mempersiapkan pernikahan anak saya. 我曾经预备我的孩子的婚礼。 Pada waktu kami ngobrol-ngobrol untuk persiapan acara, 当我们谈要怎么样预备这些节 lalu 目， kami tanya kepada anak, undangan kalian berapa? 我就问你的孩子，你邀请几个人？ Disebut sebuah angka. 他就告诉我一个数目， Lalu kita mulai hitung-hitung kira-kira anggaran untuk konsumsi berapa. 我们就开始算算这个饮食需要多少的费 Lalu 用。 telah ditetapkan sebuah angka. 我们就拿到一个数目了。 Lalu ada yang mengatakan dari keluarga, ini kayaknya kita harus lebih, 对不 persiapkan 对？ lebih. 一些亲戚就说应该加多一点，准备多一 Jangan 点， sampai kita kurang. 不要太少，缺少。 Lebih baik lebih daripada kurang. 多跟与其多比少更 Kalau 好。 kita kekurangan, kita malu. 如果少了，那我们就羞愧了。 Saya bisa merasakan, bisa membayangkan bagaimana peristiwa pada waktu itu mereka kehabisan anggur. 我不敢想象当时他们酒用尽了他们的那个情 Nah 况 itu。sebabnya pada waktu itu Tuhan, Ibu Yesus datang kepada Yesus. 那个时候，耶稣的母亲玛利亚来到耶稣面前，
Ibu Yesus katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. 玛利亚就对耶稣说：“他们的酒用尽了。” Nah, saudara, kita tidak tahu kenapa Ibu Yesus ini, Maria tahu tentang mereka itu kehabisan anggur. 为什么玛利亚知道他们酒用尽了呢？ Nah, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Maria ini adalah kerabat dari yang mengadakan pesta. 可能他跟这个办宴席的主人是有亲戚关系。 Kemungkinan adalah saudara dari Yohanes Pembaptis. 因为这个施洗约翰， mungkin dari saudaranya yang lain, dari anak Salome. 或者就撒罗梅的孩子， Atau ya paling tidak saudara dari kerabat yang dekat dengan Maria. 或者跟玛利亚比较亲近的人， Itu sebabnya dia tahu rahasia dapurnya itu ada apa tidak ada. 所以他知道这个厨房里还有没有酒。 Lalu dia bilang sama Yesus, 他就对耶稣说 dia katakan mereka kehabisan：“ anggur. 他们酒用尽了。 Cuma menarik sekali respon Tuhan Yesus begini. ” 但是我们看耶稣的回应 Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? 母亲啊，你意我何干？ Waktuku belum tiba. 我的时候未到。 Sepertinya Tuhan Yesus ini enggan untuk menolong. 好像耶稣不愿意帮忙一样。 Mau apakah engkau dengan aku, Ibu? 我与你有相 Di 干，有 dalam 何相干 terjemahan？ Inggris yang lain bagus sekali. 比这个英文的翻译更好。 Dia katakan, this is not my problem. 这不是我的问题， Ini bukan urusan saya. 这不是我的问题。 Habis anggur itu urusan tuan rumah yang punya pesta. 酒用尽了，那是主人的问 Saya 题。 ini diundang untuk pesta. 我是被邀请来参加的。 Untuk urus masalah mereka kehabisan anggur itu bukan urusan saya. 那这个酒用尽不是我的问题。 Tapi sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan yang dikatakan di sini bahwa waktuku belum tiba. 他只是我的时候未到，耶稣说。 Dalam pelayanan Tuhan Yesus memulainya dengan bagaimana dia mulai ada di tengah-tengah orang-orang itu. 那我们看见耶稣开始的不是在这个宴席当中的人情。 Dan kalau ada masalah di tengah-tengah situasi ataupun pesta itu, 如果在这宴席当中发生了问题， tidak ada orang yang bisa memaksa Yesus untuk melakukan sesuatu. 没有人可以强迫耶稣去做。 Termasuk ibu Yesus sekalipun ibunya. 所以这玛利亚是他母亲 Karena 也不能。 melakukan mujizat itu adalah urusan dia dengan Bapa. 神迹那是他与 Karena 父 dia 之间的 datang ke dalam dunia melakukan misi Bapa untuk dunia ini. 因为他来到世上是遵行父的旨 Dan 意 yang，paling tahu dia bisa melakukan mujizat itu hanya Bapanya. 他能够很多行不行，只有天父知道。 Tetapi menarik sekali saudara, walaupun Tuhan Yesus menjawab kepada mamanya, ibunya Maria seperti itu. 就让耶稣这样的回应他的母亲。 Tapi Maria bilang begini, 但是玛利亚这样说， dia bilang kepada pelayan-pelayannya, 他对那个佣人说 ini bahasa saya, nanti apa yang diperintahkan lakukanlah. 如果他后来吩咐你什么，你们就做什么吧。 Apa yang dikatakannya nanti lakukanlah. 他教你怎么做，你就怎么做。 Sudah menarik sekali hal ini. 这是非常吸引人的。 Disinilah Maria mulai mengenal pribadi Yesus dengan jelas. 他就开始知道这个为耶稣的位格。 Pada waktu malaikat datang memberitahukan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, 当这个天使告诉玛利亚说你要怀孕生 dia 子， mempertanyakan bagaimana mungkin itu terjadi. 他就天使这是怎么可能 Lalu 呢？ malaikat katakan roh Tuhan akan turun ke atas kamu. 但这天使的圣灵要降在你身上， Yang kamu kandung itu adalah berasal dari Allah. Yang 你所生的生子是从天父来 Dan 的 dia。kenal siapa Yesus. 他认识耶稣是谁？ Kalau dia pribadi yang datang dari Allah, 如果是从天父来的一个， dia yang berkuasa, 他有权能， maka dia punya kuasa. 他有能力， Dia mampu mengatasi segala persoalan. 他能够克服各种的困难， Dia mampu mengatasi segala krisis dalam hidup ini. 他能够处理我们生命中一切的危机。 Saya kira itu sebabnya dia katakan kepada pelayan-pelayan itu, apa nanti yang dia katakan, lakukanlah. 所以他对你说，用你说，如果他吩咐你做什么，你们就 Menurut 做什 saya 么。 Maria juga tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh Yesus. 他因为玛利亚其实也不知道耶稣 Tapi 要做 yang 什么， penting di sini dia katakan, apa yang dikatakan Yesus, lakukanlah. 但是这重要的是他吩咐你们做什么，你们就做什么。 Saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus mulai menyatakan dirinya sebagai pribadi yang maha kuasa. 我们看着耶稣就表现出自己一个全能的位格。 Saya kira di sini Yesus mulai mulai mengaplikasikan, mulai menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam pasal 1 ayat 3. 那这个耶稣开始实践，就是约翰福音1章3节所说的。 Dia katakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 就是说，万物都是借着造的，反被造的没有一样不是在借着他造的。 Dia adalah pribadi yang omnipotent. 他是一个全能的神， Dia mempunyai kuasa yang unlimited. 他的能力是无限的， Dia punya kuasa
mampu mengatasi segala masalah apapun. 他的能力能够克服一切的困难。 Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan tidak ada segala sesuatu yang jadi dalam dunia ini tanpa Dia. 因为世上一切没有不接触他就造成 Dan 的， oleh karena Dialah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang bergerak, termasuk saudara dan saya, 所以 itu 万物 karena 一 Dia 切 yang menciptakan. 一切以后动的，包括你我在，都是他所造的。 Dia adalah Allah yang mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. 他是一个是无边有的神， Dia berkuasa atas segala sesuatu. 他掌管全能一切。 Itu sebabnya di dalam Yeremia pasal 32 ayat 17 berkata begini, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. 在耶利米书这样去做，就是你大大的创造了这个天地万物， Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. 对于你没有不可能的事。 Saudara, bukan kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 我们不是相信了全能的神吗？ Dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 我们真的对神呢是没有办不到的事。 Amin. 阿门。 Seringkali kita nyanyi juga kan saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul? 我们常常说，对神来说没有不可能的事。 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyi saudara, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, betapa sering kita nyanyi lagu ini. 我们常常唱这个神全能的神的歌。 Tapi seringkali di dalam kita menghadapi kesulitan dan masalah kita, 当我们面对困难、面对问题的时候， kita kurang percaya sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan yang menguasai atas segala persoalan hidup kita. 我们常常忘记他是掌管一切的全能的神， Akhirnya kita terjebak di dalam keputusasaan. 我们就陷在失望当中 Kita，terjebak dalam kekecewaan. 在失望当中， Bahkan kita sudah mempertanyakan Tuhan. 甚至向神发问， Bahkan mungkin hal yang paling ekstrim, saudara, kita mulai tidak percaya lagi 或 kepada 者 Dia. 最重要的，我们开始不相信神了。 Padahal seringkali kita berkatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 我们常常唱着在神内你是 Dia 无所不 sanggup 能的， mengangkatku ketika aku jatuh. 然后在我跌倒，他也扶我起 Dia 来； sanggup memulihkan aku ketika aku rusak. 当我败坏，他也恢复我。 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 对神来说，没有不可能的事。 Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, 当耶稣对这些佣人说 menarik sekali saudara. 我们是非常隐忍的， Dia katakan ada 6 tempayan di situ. 在那里有六个缸， Tuhan Yesus bilang begini, isikan tempayan itu dengan air sampai penuh. 这把水倒满这些缸， So, nanti membaca catatan itu, dan mereka melakukan sampai penuh sama. 他们就照着他所把这到这个缸口。 Saya heran orang-orang ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 我奇怪为什么他就照着耶稣所说的去做， Karena sebelumnya menurut saya mereka tidak tahu Yesus itu siapa. 因为他们不知道耶稣究竟是谁。 Bahkan ini adalah mujizat pertama, artinya mereka belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. 正是因为这个是头一件的神迹，在之前他们没有看过 Tapi 耶稣行神迹， orang ini memilih percaya untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh 因为 Yesus. 他们接受相信，变成顺服他。 Menurut saya saudara, ini sebuah tindakan iman yang luar biasa. 这是一个非常了不起的信心的脚 Melakukan 步。 sesuatu yang tidak lazim itu memerlukan keyakinan yang kuat dan ketundukan penuh atas perintah. 因为在一个在不寻常的人，我们需要一个特别的信心去遵守和遵行。 So, kalau ada sesuatu yang diperintahkan kepada kita, kita mulai tanya-tanya kan, 当有一些发生的，我们就开始发问： apa benar bisa? 是能够吗？ Apa benar kamu bisa? 你是真的能够吗？ Apa bisa terjadi? 是真的能够发生吗？ Nah, saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang demikian, diminta untuk melakukan sesuatu yang demikian, kita membutuhkan keyakinan yang kuat dan ketundukan ketaatan penuh. 当神要我们这样做这样的事情，我们需要一个特别的信心，完全的顺服。 Tindakan iman artinya walaupun mereka tidak pernah melihat Yesus pernah melakukan mujizat, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. 信心的脚步就是耶稣他没有看过耶稣行神迹，但是结果之后他们相信。 Setelah mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, 当他们做了耶稣所吩咐的， saya tidak tahu apakah mereka melihat di dalam tempayan itu sudah berubah air menjadi anggur. 我不知道他们是不是要看那个水是不是已经变酒了。 Perhatikan ketaatan pelayan ini, saudara. 我们得看怎么样在耶 Lalu Tuhan Yesus katakan kepada pelayan-pelayan ini, 就对这些佣人说： ciduklah 你们舀出来， dan bawalah kepada pemimpin pesta. 交给管院系的。 Dan mereka melakukan itu. 他们就这样照做。
Saya tidak tahu apakah mereka tahu itu sudah jadi anggur atau tidak. 我不知道他们是已经知道 Tapi 随 mereka 便酒了， taat kepada perintah Yesus. 他顺服耶稣的命 Mereka 令， menciduk seperti perintah Yesus. 他们就照耶稣所要求 Mereka 来， membawa kepada pemimpin pesta seperti kata Yesus. 就照耶稣所交给管宴系的。 Ketika pemimpin pesta itu mencicipinya, 当管宴系这个尝这个酒 dia 的， sangat-sangat heran. 他非常的奇怪， Lalu dia menghampiri mempelai laki-laki itu 他就来到这个新郎的面前， dan 对 dia 他说 berkata ini ayat 10. 这就在第4节里面 Setiap 说， orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang baik, yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 人都是先摆上好酒，等喝住了才摆上次的，你倒把好酒留到如今。 Saudara-saudara, bukan dia mampu menyimpankan yang baik dari awal sampai akhir. Bukan dia menyimpan anggur yang baik dari awal sampai akhir. 不知道把这个好酒从开始 Mereka sempat 存到最 mengalami 后， krisis kehabisan anggur. 他们曾经面对酒用尽的， Tapi Yesus hadir di sana. 但是耶稣在他们当中， Yesus yang Maha Kuasa hadir di sana. 全能的耶稣在他们当中， Hadir di tengah-tengah krisis yang dihadapi. 在他们危机当中。 Dan saudara-saudara, ini mujizat yang pertama kali yang didemonstrasikan Yesus di tengah-tengah orang banyak. 这是在耶稣真正头次行的神迹， Maka ayat 11 mencatat begini. 所以11节这样子， Saudara, singkatkan begini, saudara. Mujizat yang dinyatakan oleh Yesus sebagai tanda bahwa dia adalah Maha Kuasa. 耶稣所行的神迹是要表明证明他是全能的。 Dan melalui mujizat itu saudara menyatakan kemuliaannya sebagai pribadi yang ilahi. Dan murid-muridnya sungguh-sungguh percaya kepada dia. 那么在这个神迹，他的荣耀彰显出来，使他的门徒就相信了。 Saya tidak dapat membayangkan bagaimana murid-muridnya ketika dipanggil mungkin agak ragu. 我不知道当门徒招门徒是不是有点怀疑？ Tetapi setelah mereka menyaksikan apa yang terjadi, saudara, saya yakin mereka begitu antusias, begitu bangganya, begitu senangnya ikut Yesus. 当他们看到耶稣的行的神迹，他们觉得跟随耶稣是非常自豪的。 Dari kisah ini saya ingin secara singkat untuk sharekan dua prinsip penting yang kita renungkan. 从这一段故事当中，我要提出2个原则来分享。 Saudara, yang pertama adalah 首先， segala sesuatu yang telah habis akan ditambahkan jika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. 一切用尽的，如果交在主手中，主必加添。 Saudara, merasa kehabisan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. 觉得用尽的是一个不开心的事， Kita tidak rasa confident, 我们会失去自信， kita rasa galau, 我们会心烦意乱， bahkan kita rasa khawatir. 可能担心挂虑。 Seperti mereka ketika mereka kehabisan anggur, 就像那些他们酒用尽的时候， mereka galau. 他们心烦意乱。 Saudara, kita ada di musim liburan, 我们现在正在这个假期当中， orang bepergian keluar kota. 有的要出外旅行。 Pada waktu saudara mencari tiket untuk keluar kota, 当你去找这票要出门的时候， tiba-tiba kehabisan tiket. 当车票挽留的时候， Kira-kira saudara happy tidak happy? 你会觉得高兴吗？ Nggak happy saudara ya. 当然你觉得不快乐， Apalagi dalam masa pandemi saudara ya. 特别是在疫情期 Saya 间 ingat，sekali waktu lagi heboh-hebohnya pandemi saudara. 当这个疫情在升温 Orang 的时候， antrian untuk mendapatkan oksigen. 要怎么样拿到氧气？ Dari oksigen yang tadinya murah jadi sangat mahal. 过去便宜的氧气变成贵了。 Begitu antrian sampai di antriannya sudah habis oksigen. 当然你排队排到这氧气都是 Sangat 卖完， khawatir, sangat takut. 他非常的惧怕， Karena apa yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang menentukan hidup atau mati. 因为我们所要的是面对生死的问题。 Sadarkah saudara bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali kita juga bisa kehabisan cinta kasih. 在我们人生当中，可能我们会用尽我们的爱心。 Pada waktu awal kita bertemu dengan orang yang kita cinta, cinta kita berkobar-kobar. 当我们遇到我们所爱的人，我们的爱是非常的热心的爱。 Ya, kita keluar kota untuk honeymoon. 我们出外去度蜜月， Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun berkeluarga, 可能5年、10年结婚之后， honey-nya sudah habis, tinggal moonnya, saudara. 这个蜜已经完了，剩下月就是了。 Ya, rasanya udah biasa-biasa. 觉得一般是平平 Seringkali 常常。 kalau terjadi konflik dalam keluarga,
那是怎么样使家庭合在一起 Lalu 的？ mereka memutuskan untuk berpisah. 他们就觉得怎么样分离？ Selalu alasannya klasik sekali. 他的这理由一般都是很古 Dia 典的。 bilang begini, enggak ada getaran cinta lagi Pak. 因为我们彼此之间没有爱 Kami 了， tidak lagi saling sayang. 因为不再彼此相爱了。 Ya kami udah biasa-biasa rasanya. 我们彼此之间已经没有什么特别的感 Rasanya 情 apa? Rasa manis, rasa hambar, atau rasa kecut? 这淡淡无味的。 Bagaimana rasa hubungan saudara dengan pasangan saudara sampai hari ini? 你跟你的配偶之间的关系是怎样的？ Mungkinkah itu alasan orang ke Israel lalu memperbaharui pernikahan mereka di sana? 难道你再去以色列为了更新的婚姻，这个 Karena 其中一个理由 manisnya 吗？ cinta itu sudah hilang, sudah pudar. 因为他们的爱已经淡化了。 Saya dengan Pak Gembala ngobrol-ngobrol di Gadis Good. 我跟这个我们的主任牧师在这 Facebook Beliau 谈天， katakan jangan sampai tong cinta kita semakin menipis. 不要因为我们的爱开始退化。 Tapi jujur saudara, semakin hari semakin dimakan waktu, cinta kita semakin menipis. 但是我们知道，时间会慢慢使我们的爱 Bukan 慢 hanya 慢的 cinta 消 kita 失。 kepada orang-orang yang kita cintai. 可能我们都爱我们所爱的 Tapi 人， cinta kita kepada Tuhan semakin hari semakin menipis. 但是其实我们对神的爱也是越来越淡 Seringkali 薄 kita， disibukkan dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang begitu padat. 因为我们开始太多反面的活动 Dan 的时候 kita，tidak sadar saudara, cinta kita semakin hari semakin menipis dengan 但 Tuhan. 是我们忘记我们对神的爱就越来越 Membuat 淡 engkau 薄 tidak，lagi bergairah beribadah kepada 我 Tuhan. 们不再有热心的， Membuat engkau tidak semangat lagi dalam melayani 跟 Tuhan. 着在布施当中不再热心了。 Membuat engkau acuh tak acuh dengan perkara rohani. 那在我们的主灵，我们不再去理财 Mengapa，saudara？ 为什么？ Karena cinta kasihmu mulai pudar. 因为你的爱心开始淡化 Maka 了 engkau。memperbaharui cinta kasihmu dengan Tuhan. 那你怎么样来爱你的神？ Bawa itu datang kepada Tuhan dan serahkan di dalam tangan Dia. 来到神面前，交在神手中。 Apa yang sudah mulai habis serahkan kepada Dia, akan tambahkan lagi itu. 那人家用几步用尽的，神会加添。 Ada pasangan suami istri yang hari ini mungkin mengalami masalah dalam relasi mereka. 可能在夫妻之间有一些关系的问题。 Sepertinya untuk membangun perasaan mengasihi itu sudah sulit sekali, berat sekali. 怎么样产生的这个爱心呢？是非常的 Yang 难 terlalu 的。 banyak muncul adalah kekecewaan dan keputusasaan dan kemarahan. 出生就是这灰心，这失意， Tidak mungkin lagi mengembalikan cinta kasih seperti mula-mula. 这很难恢复当初的这种爱心 Saya mau beritahukan kepada saudara, 啊。 bagi Allah tidak ada yang mustahil. 但是对神来说，没有不可能的 Tapi 事。 maukah engkau mempunyai ketaatan, ketundukan yang sepenuhnya kepada apa yang Tuhan Yesus 但 katakan? 是你要完全的顺服神的命令吗？ Kalau kau mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, 但是你要顺服神所说 tidak 的， peduli sesulit apa masalah 无 saudara, 论问题有多难， seberat apa persoalan saudara, 你的问题多大 Dia，sanggup memulihkan hidupmu. 他能够恢复你的 Yang 人生 kedua,。saudara, 那 prinsip yang kedua dari teks ini, 第二个原则， segala sesuatu yang tidak berguna menjadi sangat berguna jika kita serahkan di dalam tangan Tuhan. 一切无用的，如果交在神，变成非常有用的。 Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang tidak berguna? 其实我们都是无用的人。 Di Roma pasal 3:23 berkatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 罗马书3章20节告诉我们，世人都犯了，就亏欠神的荣耀 Artinya。di hadapan Tuhan kita manusia yang tidak berguna. 就是在神面前，我们都是无用的人。 Sesuatu yang tidak berguna tidak bermanfaat apa-apa, sia-sia semuanya. 那无用的，就是完全没有一次是百倍的。 Ada ungkapan yang di foto sana saudara. 有这样子说。 Tidak terlihat saudara ya. Ungkapan itu berkata tidak ada beban yang lebih berat bagi manusia melebihi rasa bersalah, rasa tak berguna, rasa tak bermanfaat dalam kehidupannya. 人生最大的最沉重的负担，就是当你感觉的内疚感，而且觉得无用、没有益处的时候。 Ketika seseorang sampai pada titik dia merasa bahwa dia tidak berguna, 当人的都到自己觉得无用的时候， itu berarti no hope anymore, tidak ada harapan lagi. 就是说你完全没有盼望了。 Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. 但是我们感谢神， Kita yang tadinya tidak berguna, 我们干去无用的。 kita bertemu dengan Sang Penjunan itu. 当我们遇到这个至高者 Dia 的时候， adalah Tuhan yang maha kuasa. 他是全能的神， Dia membentuk kita yang tidak berguna menjadi bentukan yang indah. 他会塑造我们这个无用的变成非 Seperti 常 tukang periuk yang ketika dibawa periuk-periuk yang sudah pecah-pecah, 那是我们这损坏的有 dibawa 氧气 ke tangan penjunan, 放在这个陶匠手 lalu 中， dia bentuk dalam bentuk kembali yang baru, 他会把重新陶造我 yang 们 tidak berguna menjadi berguna. 无用的变成有用， Karena kita sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru dalam 因为我们已 Kristus. 经在耶稣里变成一个新造 Oh, 的。 saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita. 我们感谢我们的主，
Kalau orang menilai kita tidak berguna, 用这评估我们无用的时候， jangan kecewa, 不要灰心， jangan sakit hati. 也不要伤心 Asal。kau membawa hidupku kepada Tuhan. 只有你来到神的面前， Di dalam tangan Tuhan, Dia menjadikan hidup engkau berguna. 在神的手中，你的生命变成人生有 Dan 用的。 hidupmu yang mungkin tidak dipandang oleh dunia, Tuhan bisa pakai berguna dalam tangannya menjadi berkat bagi dunia. 让神能够使用我们的人生成对世界有用的。 Asal berkata begini, Pak, saya sudah tahu, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya menjadi orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu. 我已经相信，我已经接受神的恩典的人。 Saya sudah diampuni, saya sudah mendapatkan jaminannya kekal. 我已经赦免了，我得到永生了。 Puji Tuhan. 感谢主。 Tapi kalau di antara saudara berkata begini, Pak, saya hari ini sedang putus asa. 有可能有的时候，我现在正在失望当 Saya 中。 merasa hidup saya hancur. 我觉得我的人生 Saya 败坏 tidak，bisa melepaskan hidup saya dari belenggu dosa. 我不能逃脱罪的捆绑。 Saya ini sangat najis. 我这个非常污秽的人， Saya ini tidak berguna. 我完全无用的人。 Saya tidak dihargai oleh keluarga. 我这家人 Saya 不 tidak 重视我， dihargai oleh suami. 我丈夫不重视 Saya 我， tidak hargai oleh istri saya. 我的妻子不重视我。 Saudara, kalau hari ini kau tahu Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, 当你知道他是全能的神的时候， bawa hidupmu yang hancur itu, 带着你败坏的生命 letakkan dalam tangannya, 放在神的手 dan 中， biarkan Dia menciptakan menjadi ciptaan yang 把 baru. 这创造就造你一个新造 Tidak 的， ada hubungan yang rusak yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. 没有一个坏的神不能够修好的， Dia sanggup memperbaharui kehidupan engkau. 他能够修好你的 Dia 人生， sanggup menjadi kau hidup yang baru. 他能够使你的生命变成 Tapi 新造的生 pertanyaannya 命。 adalah, maukah engkau dengan tunduk dan rela mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan 但 kepada? 是你是不是要想步顺步在他的面前？ Engkau ingin cintamu ditambahkan Tuhan. 你愿意你的爱加添吗？ Engkau ingin hidupmu yang rusak, yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. 你愿意你的败坏的生命神恢 Tapi 复 kalau 吗？ engkau mengeraskan hati dan tidak mau tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, 当你应着心不要遵守耶稣 saya 所 mau 说的， katakan jangan bermimpi engkau mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan. 不要做梦，你的生命会更新。 So biarlah kiranya hari ini kita belajar satu hal. 今天我们学习一件事情， Belajar percaya, andalkan Yesus yang berkuasa dalam hidup ini. 并且相信信靠他，耶稣是全能的神。 Mari kita tunduk kepala. 我们同心祷告。 Saudara, apakah engkau salah satu di antara sekian orang yang ingin hidupnya dipulihkan Tuhan? 你是不是其中一个愿意你的生命蒙神所修复， Kasihmu dengan pasanganmu dengan Tuhan sudah mulai pudar. 或者你夫妻之间的爱，你对神的爱已经开始淡化， Imanmu, cintamu sama Tuhan pun mulai pudar. 你的对神的爱也开始淡化了。 Engkau ingin mengalami hidup yang dipulihkan. 你要经历能够更新的生命吗？ Ini kesempatan bagi kita untuk undang Dia, biarkan Yesus menjadi pusat dalam seluruh hidupmu setiap hari. 这个时候就是你个时候邀请神在你生命中做主。 Bapa, terima kasih buat firman-Mu. 无论你面对什么事情， Tolong kami tidak hanya sekedar mengetahui firman-Mu, 不单单知道你的光景， tapi kami belajar untuk mentaati firman-Mu. 你要不要学习顺服他的话 Supaya 语？ kuasa firman-Mu mengubah hidup kami. 所以他的能力改变你的人生， Kuasa firman-Mu memulihkan hidup kami. 让改变你整个的人 Kuasa 生。 firman-Mu menjadikan hidup kami lebih berharga di hadapan Tuhan. 你神的道光明，我们的生命更有 Terima 价值。 kasih buat firman-Mu ya Tuhan. 无论是发表中 Dalam nama Tuhan Yesus kami 祷 berdoa. 告，奉主耶稣基督圣名求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。